UMNO tidak pernah sertai Perikatan Nasional, kata Tok Mat. Adakah kamu yakin Pakatan Harapan tak merompak? Pertubuhan Rohingya nafi kenyataan Presiden. ED Punca Malaysia belum bersedia tarik PKP. UMNO tidak pernah menyertai Perikatan Nasional kerana ia bukan satu entiti politik yang berdaftar seperti Barisan Nasional dan kedudukan Parti Melayu itu tidak pernah tergugat. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Mohamad Hassan menegaskan hubungan UMNO dengan Perikatan Nasional ialah hanya satu persefahaman untuk menyelamatkan Malaysia kerana kemelut politik yang dicetuskan sendiri oleh kelompok tertentu dalam Pakatan Harapan. Secara mudahnya, ia adalah persefahaman untuk membentuk kerajaan dan mentadbir Malaysia kerana kegagalan Pakatan Harapan dan tidak lebih dari itu. Persefahaman ini berbeza dengan kerjasama politik UMNO dengan PAS yang dikenali sebagai Mufakat Nasional. Kerjasama ini diurus secara rasmi melalui Piagam Mufakat Nasional dan telah melalui pelbagai proses sumbangsaran termasuk dibincangkan dalam Perhimpunan Agung UMNO sebelum piagam tersebut dimeterai, katanya dalam hantaran terbaru di Facebook miliknya. Jelasnya, UMNO juga mempunyai kerjasama politik yang mengikat antara MCA, MIC serta PBRS melalui Barisan Nasional sebagai sebuah entiti politik yang terdaftar. Maknanya UMNO dan PAS serta UMNO dan Barisan Nasional mempunyai perjanjian kerjasama politik yang teratur, kemas dan terikat. Matlamatnya ialah untuk membentuk kerjasama politik dan memenangi pilihan raya sebagai sebuah coalition. Tetapi, jika tidak berjaya sekalipun, kerjasama politik itu akan tetap kekal dan berfungsi. Kerjasama ini telah diterjemahkan melalui pelbagai aktiviti, projek dan program politik bersama di pelbagai peringkat agar Mufakat Nasional dan Barisan Nasional semakin mengukuh, katanya. Beliau menegaskan, UMNO tidak menghadapi sebarang dilema tentang kedudukannya dalam Perikatan Nasional kerana Parti Melayu itu tidak mempunyai apa-apa perjanjian dalam apa juga bentuk dengan Perikatan Nasional, apatah lagi PPBM dan GPS. Ia hanya menyertai kerajaan atas dasar mendukung Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri untuk menyelesaikan kemelut politik Malaysia. Sebagai parti politik, tugas dan fokus UMNO waktu ini ialah untuk menyediakan parti bagi memenangi pilihan raya akan datang bersama rakannya dalam Mufakat Nasional dan Barisan Nasional. UMNO akan terus menjadi parti politik Melayu terbesar di negara ini dan insya-Allah parti yang akan memenangi paling banyak kerusi dalam pilihan raya umum seperti lazimnya, katanya. Menteri Komunikasi dan Multimedia Saifuddin Abdullah membangkitkan keraguan mengenai integriti pentadbiran Pakatan Harapan dalam komitmennya untuk membanteras rasuah. Pada catatan di Facebook mengulas komen Asma Azhar, Saifuddin tidak menuduh sesiapa secara khusus, namun menyoal netizen itu sekiranya dia pasti pentadbiran terdahulu bersih. Apa you yakin Pakatan Harapan pun tak merompak dan rasuah? Sis, you kenal Pakatan Harapan sebelum jadi kerajaan dan ada kuasa. Bila Allah uji dengan kuasa dan wang, sama saja. Manusia berubah, tulis Saifuddin. Jelasnya, Pakatan Harapan pada suatu waktu menentang lantikan politik tetapi didakwa melanggar ikrar ini. Dulu Pakatan Harapan marah lantikan politik. Lepas berkuasa, siapa yang jadi special envoy ke China? Siapa yang duduk di bod Lembaga Pelabuhan Kelang dan Kuantan? Saya bekas Menteri Luar. Saya tahu siapa yang berayu dekat Perdana Menteri untuk lantik MP Ceras Tan Kok Wai sebagai duta khas. So, apa bezanya? Soal Saifuddin. Komen-komen ini bersama dengan serangkaian maklum balas beliau kepada netizen lain terpapar sekurang-kurangnya 1 jam di laman Facebooknya sebelum tidak lagi dapat diakses. Portal Malaysia Kini telah menghubungi Saifuddin untuk mendapatkan penjelasan mengenai kenyataan yang mencadangkan berlakunya rompakan dan rasuah ketika pentadbiran sebelum ini. Beliau belum menjawab permintaan untuk mendapatkan penjelasan. Saifuddin pernah menjadi setiausaha Majlis Presiden Pakatan Harapan dan tokoh penting dalam gabungan politik itu. Beliau keluar daripada gabungan itu untuk menjadi sebahagian daripada pentadbiran baru pimpinan Muhyiddin Yassin selepas langkah Sheraton pada hujung Februari. Kerajaan Muhyiddin dikritik kerana melantik pemimpin bersatu, PAS, UMNO dan tokoh politik lain untuk menerajui GLC dan agensi kerajaan.
Penyokong parti pemerintah baru Perikatan Nasional berpendapat Pakatan Harapan turut membuat lantikan politik. Bagaimanapun penyokong Pakatan Harapan berkata, gabungan itu hanya berjanji lantikan politik tidak akan dibuat untuk jawatan dalam GLC yang kelihatannya ditepati sepanjang 2 tahun pentadbirannya. Suatu gabungan pertubuhan berkaitan pelarian Rohingya membidas kenyataan Presiden Pertubuhan Hak Asasi Manusia Etnik Rohingya Myanmar Malaysia atau Mehrom Zafar Ahmad Abdul Ghani serta memohon maaf kepada kerajaan dan rakyat Malaysia. Dalam kenyataan bersama yang ditandatangani 17 pertubuhan berkenaan, mereka menyifatkan kenyataan Zahar itu yang sebelum ini dinafikannya sebagai tidak bertanggungjawab dan meminta pihak berkuasa mengambil tindakan terhadap individu terbabit. Menurut NGO berkenaan, Zafar menimbulkan salah faham serta sentimen negatif kepada pelarian Rohingya dan mereka tidak pernah melantiknya sebagai pemimpin. Dia Zafar bukan pemimpin kami dan sebenarnya kami tiada pemimpin di Malaysia. Dia tiada hak untuk mengeluarkan kenyataan mewakili kami. Oleh itu, semua pelarian Rohingya menentang kenyataan yang tidak realistik dan tidak bertanggungjawab itu, kata kenyataan itu. Antara pertubuhan yang membuat kenyataan bersama itu ialah Human Rights Association for Rohingya atau HURAR, Ethnic Rohingya Committee of Arakan atau ERKA, Rohingya Arakanese Refugee Committee RARC, Rohingya Education and Development Organisation atau READ, Dakwah and Empowerment Association for Rohingya DIA dan Rohingya Association in Malaysia RAM. Isu Rohingya menjadi perhatian ramai di media sosial sejak beberapa hari lalu selepas pihak berkuasa memintas cubaan sebuah bot membawa pelarian Rohingya memasuki negara ini pada 16 April lalu. Bot tersebut membawa kira-kira 200 orang Rohingya yang mahu memasuki Malaysia menerusi perairan Langkawi. Tindakan itu mendapat perhatian Zafar yang kemudiannya mengeluarkan kenyataan supaya kerajaan bertanggungjawab terhadap pelarian berkenaan. Zafar turut didakwa mengeluarkan kenyataan menghina rakyat Malaysia, menuntut hak kerakyatan penuh. Bagaimanapun dia menafikan pernah mengeluarkan kenyataan seperti itu dan menyifatkannya sebagai tuduhan palsu. Kenyataan Zafar termasuk surat tuntutan yang tersebar di media sosial telah menimbulkan rasa kurang senang rakyat negara ini. Polemik terbaru itu juga menyaksikan sesetengah pihak membangkitkan masalah yang dibawa etnik Rohingya dan menjadikan ia sebagai salah satu alasan menjustifikasi sikap kerajaan sekarang. Dalam kenyataan itu, NGO berkenaan merakamkan penghargaan kepada kerajaan dan rakyat Malaysia yang membenarkan mereka tinggal di negara ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada kerajaan Malaysia dan semua rakyatnya kerana membenarkan kami tinggal di negara ini buat sementara waktu. Kami mengutuk sekeras-kerasnya kenyataan beliau, namun kami tidak mempunyai kuasa untuk menghalang beliau daripada berbuat demikian. Menurut kenyataan itu lagi, kenyataan itu turut meminta pihak berkuasa mengambil tindakan tegas terhadap Zafar berdasarkan undang-undang negara ini. Malaysia belum bersedia untuk menarik balik Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP dalam tempoh terdekat ekoran beberapa faktor yang masih kurang memuaskan dan perlu ditangani, kata pakar perunding kanan pediatrik Datuk Dr. Amar Singh HSS. Menurut bekas Ketua Jabatan Pediatrik di Hospital Raja Pemaisuri, Bainun Ipoh Perak itu, daripada 6 kriteria untuk keluar PKP yang digariskan Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO, negara masih mempunyai kekurangan dari segi ujian saringan, kapasiti pegawai kesihatan, pengesanan kontak dan paling ketara, pemikiran masyarakat. Saya berpendapat perkara ini masih belum masuk ke dalam minda dan prinsip masyarakat awam berhubung langkah-langkah pencegahan. Saya percaya bahawa tidak boleh hanya 50 atau 70% orang yang bertanggungjawab untuk mencegah penularan wabak ini. Dalam prinsip WHO, hampir semua masyarakat perlu ikut dan sama-sama bertanggungjawab dan saya berpendapat bahawa ini masih belum masuk ke dalam fikiran masyarakat kita, katanya dalam sesi webinar Anjuran Pusat Media Sains SMC Malaysia dengan kerjasama Gabungan Kesihatan Malaysia MHC. Sesi webinar berkenaan turut disertai Perunding Psikologi Klinikal dari Universiti Cyberjaya Profesor Madya Dr. Zubaidah Jamil Osman dan pakar komunikasi sains yang juga pengasas bersama SMC Malaysia Dr. Mahalecumi Arujanan. Mengulas lanjut, Dr. Amar Singh HSS berkata 33 kes positif jangkitan COVID-19 dalam kalangan pesakit influenza atau ILI dan jangkitan pernafasan akut teruk atau SARI dalam tempoh 2 minggu lepas menunjukkan jangkitan virus masih berlaku dalam komuniti. Apa yang kita tidak faham sampai sekarang adalah walaupun dikawal,
masih ada jangkitan dalam komuniti. Bermaksud virus itu masih merebak dari satu orang kepada individu lain dalam komuniti. Sekiranya kita tidak berhati-hati, wabak ini akan kembali dan mungkin gelombang kedua dan ketiga akan lebih besar, katanya. Pada sesi berkenaan, beliau turut berkongsi garis panduan yang diterbitkan Majlis Kebangsaan Intervensi Awal Kanak-Kanak NECIC, antaranya melatih guru dan ibu bapa tentang langkah pencegahan selain mengawal pergerakan murid dalam kelas dan juga di kawasan sekolah. Saya tidak dapat membayangkan 40 murid sekolah duduk dalam kelas bersama satu cikgu. Saya rasa itu sangat bahaya. Budak-budak itu mungkin tidak meninggal dunia atau sakit teruk, tetapi mereka akan membawa penyakit itu kepada ibu bapa dan juga datuk serta nenek mereka, katanya. Sementara itu, Dr. Zubaidah menyarankan orang ramai bersedia secara mental untuk menerima kebiasaan baru pasca PKP seperti mengamalkan jarak sosial dan duduk di rumah. Beliau berkata, amalan jarak sosial adalah kebiasaan baru pasca PKP, tetapi yang penting ialah jarak fizikal, bukan sosial, dengan menyarankan masyarakat supaya sentiasa berhubung dengan keluarga, kawan-kawan dan ahli komuniti melalui media sosial dan teknologi. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.